Assalamualaikum kawan-kawan, saya Zainura Zulkifli dan selamat datang ke channel saya. Video ini saya akan menceritakan mengenai Siri. Sebelum itu, jangan lupa klik butang subscribe, like dan juga loceng untuk mengikuti video saya yang seterusnya. Siri memanjat ke hujung dahan, ambil daunnya dibuat ubat. Selamat datang, handai dan tauran, ikatan silaturahim segera dirapat. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Pokok sirih adalah sejenis tumbuhan yang terdapat di Malaysia, juga di kawasan tropika Asia, Madagaskar, Timur Afrika dan Hindia Barat, dan telah ditemui semenjak beberapa ratus tahun yang lalu. Nama saintifiknya adalah Piper betulina dalam keluarga Piperaceae, di mana nama betul adalah dari bahasa Portugis iaitu betul, berasal sebelumnya dari bahasa Malayalam di negeri Malabar yang disebut Betila, dan sebutannya juga berbeza mengikut negara, tempat dan bangsa masing-masing. Sirih hidup subur di tanah gembur yang tidak terlalu lembap dengan cuaca tropika untuk membiak. Sifat tabi'i sirih adalah sejenis haba saka yang menjala dan memanjat mencapai ketinggian 10 hingga 15 kaki pada batang pokok sekelilingnya, kayu junjung atau dinding batu yang kasar permukaannya. Batang pokok sirih sederhana keras. Peribahasa Melayu yang berkaitan dengan sirih seperti bagai sirih ulang keganggang bermaksud masyarakat yang bersatu, dan ini menunjukkan bahawa masyarakat Melayu pada zaman dahulu sangat kreatif dalam menggandingkan alam semula jadi dengan kelakuan manusia. Secara amnya, sirih dikatakan mempunyai sekitar 20 spesies atau jenis. Yang umum di Malaysia ialah sirih Melayu atau digelar sirih kampung, sirih Cina ataupun disebut lada, serta mempunyai banyak namanya. Sirih India atau disebut sirih keling, sirih kaduk dan sirih merah. Di video ini akan memberi informasi tentang sirih Melayu ya kawan-kawan. Daun sirih berwarna hijau tua bila matang dan berbentuk bujur. Berukuran di antara 10 hingga 15 cm panjangnya dan lebar 8 hingga 12 cm, dan urat-urat daunnya jelas kelihatan di permukaan atas daun. Pucuknya pula berwarna hijau muda, kuning bila tua dan bertukar coklat bila layu. Susunan daunnya yang tumbuh berselang-seli antara 3 hingga 15 cm jaraknya itu mempunyai aroma dan rasa yang agak pahit serta pedas sedikit. Rasa pedas yang dihasilkan dari sirih adalah disebabkan oleh minyak ruapan yang mengandungi fenol dan bahan-bahan terpen. Kandungan sirih menurut kajian pengkaji herba ialah vitamin B1, B3, B12, vitamin C, tenaga 44 kakao, air, karbohidrat, protein, fosfor, serat, lemak, zat besi, sodium, mineral, potasium, kalsium, antibiotik, antiseptik, polyferol, alkaloid dan flavonoid. Faktor yang menentukan kesedapan daun sirih ialah jenisnya, kematangannya dan bahagian daunnya di atas yang mendapat cukup cahaya matahari dan bersaiz besar. Daun bahagian bawah bersaiz kecil dan biasanya digunakan untuk tujuan perubatan oleh para dukun dan bomoh. Daun sirih bertemu urat adalah daun pilihan mak bidan dalam amalan kebidanan tradisional Melayu. Daun sirih menjadi salah satu snack utama kepada masyarakat Melayu dan India pada zaman dahulu kerana dikatakan banyak khasiatnya untuk kesihatan dan kecantikan zahir batin. Namun dalam kajian perubatan moden, memakan sirih boleh menyebabkan penyakit kanser mulut, hidung dan perut jika diambil dengan kadar yang berlebihan.
Ini menjadikan amalan memakan sirih semakin ditinggalkan oleh masyarakat India dan Melayu. Tafsiran ini disandarkan kepada tabiat orang India yang gemar memakan sirih tanpa mengikut peraturan dan rumusan asal serta memakan terlalu banyak dalam seharian. Jika keadaan ini tidak diperbetulkan, maka ia amat merugikan kerana ia menghilangkan rahsia dan fungsi sebenar sirih. Di antara khasiat daun sirih ialah menghilangkan sakit tekak, menghilangkan bau badan atau gatal-gatal kulit, sebagai pencuci bahagian faraj bagi menangani masalah keputihan dari jangkitan bakteria ketika dan selepas berpantang merawat bengkak, zakar dan payudara. Sirih juga selalunya dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Dalam upacara pertunangan dan perkahwinan pula, tepak sirih dan sirih junjung dijadikan kepala hantaran dan merupakan bahan wajib bagi masyarakat Melayu. Okey kawan-kawan, ini adalah sedikit maklumat mengenai sirih. Sampai di sini dulu, ada rezeki kita cerita pasal jenis sirih dan manfaatnya serta kaedah penggunaannya di video yang akan datang, insya-Allah. Jangan lupa subscribe, like dan share untuk video yang terbaru nanti ya. Assalamualaikum.